terbaik untuk kita? Jawapannya ialah makanan seimbang. Apa itu makanan seimbang? Makanan seimbang ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan kita. Keperluan tubuh badan kita ini merangkumi karbohidrat, protein, zat besi, mineral, vitamin yang lengkap dan mencukupi untuk keperluan tubuh badan kita. Makanan penting untuk kesihatan kita. Oleh itu, kita perlu memilih jenis dan jumlah makanan yang sesuai untuk badan dan cara hidup kita. Adalah mudah untuk kita mendapat maklumat tentang jenis makanan yang harus dimakan dan cara pemakanan yang betul untuk menjaga kesihatan kita. Memakan sejenis makanan secara berlebihan boleh menjejaskan diet yang seimbang dan juga boleh memudaratkan kita. Ia boleh menyebabkan penyakit jantung, angin ahmad, diabetes, berat badan berlebihan, dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Jadi, apakah jenis makanan yang sesuai untuk kita? Piramid makanan ini mempunyai 4 aras yang mengandungi 5 kumpulan makanan. Piramid makanan ialah satu carta yang membantu kita untuk merancang pengambilan jenis-jenis dan sukatan makanan yang sesuai untuk kita setiap hari. Piramid ini menunjukkan jenis makanan yang harus dimakan lebih dan yang mana kita harus kurangkan. Kumpulan pertama, yaitu aras terbawah sekali piramid ini mengandungi bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian. Karbohidrat merupakan sumber makanan yang utama. Makanan ini juga membekalkan vitamin mineral, serat dan sedikit protein. Setiap hidangan ini perlulah diambil dengan kuantiti yang paling banyak. Contoh bagi makanan kumpulan ini ialah nasi, bubur, roti, mi, ubi keledek, kentang dan pasta. Termasuk nasi, mie, roti, kentang dan capati yang menyediakan zat makanan seperti karbohidrat kompleks, vitamin, mineral dan serat. Kumpulan makanan ini sangat penting dalam diet harian kita. Ia adalah kandungan terbesar dalam sajian harian kita, iaitu antara 8 hingga 12 sajian. Jadi, berapakah jumlah sesuatu sajian untuk kumpulan makanan ini? Kumpulan 1. Nasi, mie, roti, bijirin, produk bijirin serta ubi-ubian. Kumpulan 2. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Kumpulan 3. Ikan, ayam, daging, telur dan kekacang. Kumpulan 4. Susu dan produk tenusu. Kumpulan 5. Lemak, minyak, gula dan garam. Pengambilan pelbagai jenis makanan daripada kumpulan-kumpulan makanan yang telah dinyatakan dapat memenuhi keperluan nutrien harian anda. Rancang menu harian yang mengandungi makanan daripada kumpulan nasi, mie, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian sebagai sumber tenaga utama. Makanan daripada kumpulan ini perlu diambil sebanyak 4 hingga 8 sajian sehari. Satu sajian makanan daripada kumpulan ini bersamaan dengan 2 sendok atau 1 cawan nasi putih, atau 2 cawan bubur nasi, atau 1,5 cawan bihun atau laksa yang direndam, atau 1 cawan mi basah atau kuih tiaw, atau 2 keping roti putih atau roti mil penuh, atau
6 keping biskut krim cracker atau 2 biji kentang sederhana atau 1 cawan keledek, keladi atau ubi kayu atau 2 keping putu mayam. Aras seterusnya dalam piramid makanan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kumpulan makanan ini mengandungi makanan yang kaya dengan vitamin, mineral dan serat. Makanlah makanan pada aras ini dengan banyak. Selain itu, pelbagaikan pilihan dalam setiap hidangan anda. Merupakan sumber terbaik bagi vitamin, mineral dan serat. Kita perlu makan sekurang-kurangnya 5 sajian sayur-sayuran setiap hari. Gunakan panduan ini bagi menentukan jumlah sesuatu sajian sayur-sayuran kegemaran anda. Bagi buah-buahan pula, sekurang-kurangnya 5 sajian disyorkan. Dan panduan ini menunjukkan jumlah sesuatu sajian buah-buahan atau jus buah-buahan kegemaran anda. Rancang menu harian yang mengandungi buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan perlu diambil sebanyak 2 sajian sehari dan sayur-sayuran sebanyak 3 sajian sehari. 1 sajian buah-buahan terdiri daripada 1 biji pisang berangan saiz sederhana atau 2 biji pisang emas atau 1 potong betik, nanas atau tembikai atau 1 biji oren saiz kecil atau sederhana atau 1 biji apel, lai, mangga atau ciku saiz sederhana atau setengah biji jambu batu atau setengah pear atau 8 biji anggur atau 3 ulas durian atau 4 biji prune saiz kecil atau 1 sudu makan kismis. Sementara itu, 1 sajian sayur-sayuran terdiri daripada setengah cawan sayuran berdaun hijau yang dimasak atau setengah cawan sayuran berbuah yang dimasak atau 1 cawan ulam. Aras ketiga piramid mengandungi 2 kumpulan makanan, yaitu ikan, daging, ayam dan kekacang, serta susu dan hasil tenusu. Daging, ayam, ikan dan kekacang terletak pada aras 3 piramid makanan. Makanan ini kaya dengan protein, vitamin B, zat besi, zinc dan magnesium. Ambillah makanan ini dengan kuantiti yang Bahan ini memberi kita sumber protein, vitamin dan mineral seperti kalsium dan zat besi. Walaupun penting di dalam diet kita, tetapi kita hanya perlu 2 atau 3 sajian ikan, daging, ayam, kekacang atau makanan daging alternatif sahaja. Ikutilah panduan mudah ini untuk menentukan jumlah sesuatu sajian ikan, daging atau makanan daging alternatif kegemaran anda. Susu dan hasil tenusu seperti keju dan dadih adalah sumber terbaik kalsium dan protein. Jumlah yang disyorkan bagi susu dan hasil tenusu ialah 1 hingga 2 sajian sehari. Panduan mudah ini menunjukkan jumlah sesuatu sajian susu atau hasil tenusu. Rancang menu harian yang mengandungi makanan daripada kumpulan ikan, ayam, daging, telur dan kekacang. Dalam sehari, sebanyak setengah hingga 2 sajian ayam, daging atau telur diperlukan. Sementara bagi ikan, 1 sajian diperlukan dan bagi kekacang, sebanyak setengah hingga 1 sajian diperlukan.
Satu sajian ayam, daging atau telur bersamaan dengan satu ketul peha ayam atau 2 ketul daging lembu tanpa lemak atau 2 biji telur ayam atau 12 biji telur puyuh atau 1 cawan isi kerang dimasak atau 2 ketul hati ayam. Satu sajian ikan pula bersamaan dengan 1 ekor ikan kembung atau ikan selar saiz sederhana atau 1 ketul ikan tenggiri atau 2 ekor sotong saiz sederhana atau 2/3 cawan ikan bilis tanpa kepala. Sementara satu sajian kekacang pula bersamaan dengan 1 cawan kacang kuda atau dal yang dimasak atau 1/2 cawan kacang hijau yang dimasak atau kacang panggang dalam tin atau 2 keping tempe, tau kuah atau tahu atau 1/2 gelas susu soya tanpa gula. Hasil tenusu juga terletak pada aras 3 piramid makanan. Contoh hasil tenusu ialah susu, keju dan dadi. Kebiasaannya, makanan ini kaya dengan protein, kalsium dan vitamin D. Rancang menu harian yang mengandungi susu dan produk tenusu. Susu dan produk tenusu perlu diambil sebanyak 1 hingga 3 sajian sehari. 1 sajian susu dan produk tenusu bersamaan dengan 1 gelas susu rendah lemak atau 2/3 cawan susu sejat atau 4 sudu makan membumbung susu tepung atau 1 cawan yogurt atau 1 keping keju. Lemak, minyak dan gula terletak di aras teratas sekali. Lemak, minyak, coklat, gula dan juga makanan yang kaya dengan bahan ini terletak di aras 4 piramid makanan. Hanya sedikit sahaja makanan daripada kumpulan ini yang perlu dimakan. Sedikit saja bahan ini diperlukan untuk menambahkan keenakan makanan. Dan akhir sekali, kumpulan 5 terdiri daripada lemak, minyak, gula dan garam. Ingat, ambil makanan daripada kumpulan ini secara minima sahaja. Tidak ada satu makanan yang dapat membekalkan kesemua zat makanan. Oleh itu, anda harus menikmati pelbagai jenis makanan berdasarkan pengambilan harian yang disarankan. Makan secara sihat. Resepi kehidupan sihat. Bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada. Kita makan kat kedai situlah. Masakan pun kurang berminyak. Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak Wah, semua jaga badan nampak. Mestilah kak. 1/2 cawan nasi je dah cukup untuk kami. Nak makan lauk apa Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya. Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang. Pengambilan pelbagai jenis makanan daripada kumpulan-kumpulan makanan yang telah dinyatakan dapat memenuhi keperluan nutrien harian anda. Vitamin B1 daripada bijirin dan kekacang diperlukan untuk metabolisme karbohidrat dan otot. Vitamin B2 daripada susu, bayam dan mi diperlukan oleh tubuh untuk mengeluarkan tenaga dan sel-sel. Manakala vitamin B3 daripada cendawan, ayam dan daging membantu mengekalkan sistem perkumuhan dan saraf yang sihat.
meningkatkan pertumbuhan fizikal dan memperbaik keupayaan mental mereka, mencegah penyakit kronik ketika dewasa kelak. Individu akan kelihatan sihat dan cergas serta mempunyai produktiviti yang tinggi dalam menjalankan sesuatu pekerjaan. Masyarakat kurang sedar tentang kepentingan makanan seimbang. Kurang pendedahan seperti kempen kesedaran. Kempen kesedaran dilakukan secara bermusim. Lambakan makanan segera. Masyarakat memilih jalan pintas untuk mengisi perut dan makanan segera memudahkan dari aspek penyediaan masa dan tenaga. Institusi keluarga yang kurang berkemampuan menghadapi kesukaran untuk menyediakan makanan yang seimbang serta menghadapi tekanan pekerjaan. Sekarang, mari kita perhatikan amalan makanan yang baik. Negara kita yang berbilang bangsa dan budaya menawarkan khazanah beraneka jenis dan hidangan makanan yang menyelerakan. Tetapi, kita perlu menyediakan hidangan dengan cara yang sehat. Tukarlah kepada cara memasak yang lebih sehat seperti mengukus, membakar, memanggang, atau menggoreng cara stir fry. Nikmatilah hidangan anda, tetapi ingat, makan berlebihan boleh mendatangkan penyakit. Cara yang paling baik untuk memastikan kesihatan anda ialah dengan mengimbangi dan mempelbagaikan diet anda. Tabiat makan yang sehat boleh dimulakan pada bila-bila masa tanpa mengira usia. Tetapi lebih baik jika kita memulakannya lebih awal sejak lahir lagi. Terdapat 8 tabiat makan yang baik yang harus diamalkan. Dan tabiat yang baik ini boleh menjamin kesihatan kita. Marilah kita ikuti tabiat-tabiat ini. Pertama, makan pelbagai makanan berdasarkan piramid makanan, mengikuti jenis makanan yang terkandung di dalamnya. Mempelbagaikan makanan akan menjamin imbangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kedua, imbangkan makanan dengan aktiviti fizikal. Bersenam selama 20 hingga 30 minit, 3 hingga 5 kali seminggu, atau bersukan, atau membuat kerja rumah boleh menolong badan kita menggunakan kalori berlebihan dan mengekalkan berat badan unggul.
Ketiga, pilih diet yang mengandungi banyak bijirin dan kekacang. Makanlah lebih banyak bijirin dan kekacang kerana ia penting untuk hidup aktif dan produktif. Keempat, memakan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan seperti ini membekalkan badan kita dengan mineral, vitamin dan serat yang diperlukan. Kelima, pilih diet yang rendah garam dan gula. Keenam, pilih diet yang rendah lemak dan kolesterol. Ketujuh, meminum lebih banyak air kosong sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas air setiap hari. Air menolong kita menghadam dan memproses makanan, membuang kekotoran serta mengawal suhu badan. Akhir sekali, amalkan tabiat memakan makanan bersih dan selamat. Terutama sekali apabila kita makan di luar, pilihlah tempat yang bersih. Mulakan tabiat makan yang baik hari ini untuk kesihatan anda. Perbagaikan makanan anda. Makanlah secara berpatutan. Kekalkan berat badan unggul. Makan untuk kesihatan. Resepi kehidupan sehat.
kesimpulannya, makanan seimbang sangat penting untuk kesihatan diri kita. Sebagai manusia yang menitik beratkan kesihatan diri, kita hendaklah mengamalkan pengambilan makanan seimbang dalam kehidupan seharian kita untuk mengelakkan diri daripada sebarang penyakit. Oleh itu, jom ramai-ramai amalkan makanan seimbang.